Pernah tak korang dengar kisah seorang budak kecil dari Malaysia yang satu ketika dulu pernah buat satu negara tercengang sebab kepalanya dikatakan lebih laju daripada kalkulator? Inilah kisah Adiputra Abdul Ghani, budak jenius matematik yang pernah jadi sebutan ramai ketika usianya baru sekitar 6 tahun. Nama beliau pernah dijulang, dipuji, dikejar media, malah dikaitkan dengan kisah luar biasa yang melibatkan universiti ternama dunia. Tapi, di sebalik gelaran jenius itu, perjalanan hidup Adiputra sebenarnya tidak semudah yang orang sangka. Ada pujian, ada tekanan, ada kontroversi, ada rasa kecewa, dan ada persoalan besar yang sampai hari ini masih buat ramai tertanya-tanya. Apa sebenarnya yang berlaku kepada budak jenius matematik Malaysia ini? Jadi dalam video kali ini, kita bongkar semula kisah lengkap Adiputra dari zaman beliau mencuri perhatian negara, pendidikan, keluarga, kontroversi, sampai perkembangan terkininya. Let's go! Pernah satu masa dulu, nama Adiputra Abdul Ghani memang meletup satu Malaysia. Budak kecil dari Bagan Serai, Perak, lahir pada 27 Januari 1999, tiba-tiba jadi perhatian seluruh negara sebab otaknya bukan biasa-biasa. Ketika kanak-kanak lain masih sibuk belajar tambah tolak asas, Adiputra pula sudah dikaitkan dengan soalan matematik tahap tinggi, angka besar, algebra, trigonometri dan formula yang buat orang dewasa pun boleh pening kepala. Pada usia sekitar 6 tahun, nama beliau mula naik sekitar 2005 apabila media melaporkan kehebatannya mengira dengan pantas sampai ada yang menggelarnya sebagai budak jenius matematik Malaysia. Daripada seorang kanak-kanak kecil yang nampak biasa, tiba-tiba beliau jadi bahan bualan, dipanggil ke sana-sini, dipuji, malah kisahnya dianggap seperti permata negara yang jarang-jarang muncul. Tapi di sebalik sorakan orang ramai, kisah Adiputra sebenarnya bukan sekadar cerita budak jenius yang hidupnya terus indah sampai ke puncak. Nama penuhnya Adiputra Abdul Ghani, anak kepada Abdul Ghani Abdul Wahid dan Srihana Elias. Dari kecil, kelebihannya dikatakan sudah dikesan keluarga apabila beliau mampu menyelesaikan kiraan yang jauh melampaui tahap usianya. Bayangkan, budak baru masuk alam sekolah rendah, tapi soalan matematik sekolah menengah pun dilaporkan boleh dijawab dengan penuh yakin. Itulah yang membuatkan ramai terpukau. Ada yang kagum, ada yang skeptikal, ada juga yang tertanya-tanya macam mana seorang kanak-kanak sekecil itu boleh memiliki kebolehan luar biasa sebegitu. Nama Adiputra makin panas apabila beliau dikaitkan dengan kisah pernah menerima tawaran daripada universiti terkemuka dunia seperti Oxford dan Harvard ketika masih kecil. Cerita ini memang paling banyak disebut setiap kali orang bercakap tentang dirinya. Namun untuk berlaku adil, fakta ini wajar ditulis sebagai dilaporkan atau menurut laporan media tempatan kerana tiada pengesahan primer terbuka yang jelas daripada pihak Oxford atau Harvard sendiri. Tetapi kalau benar tawaran itu pernah wujud seperti yang dilaporkan, memang luar biasa. Budak Malaysia umur 6 tahun dikaitkan dengan nama Universiti Elit Dunia, itu bukan kisah biasa. Cuma pada masa sama, Adi ketika itu masih terlalu kecil dan menurut laporan, tawaran tersebut tidak diteruskan kerana faktor usia serta keadaan keluarga yang tidak memungkinkan beliau pergi begitu jauh. Namun, yang membuatkan kisah Adiputra jadi lebih dramatik ialah perjalanan pendidikannya. Walaupun di label genius, laluan akademiknya tidak semudah yang orang bayangkan. Beliau pernah belajar di Sekolah Islam Antarabangsa, Gombak, sekitar 2006, tetapi hanya untuk tempoh singkat sebelum berhenti kerana tahap pembelajaran dikatakan tidak sesuai dengan kemampuannya. Dalam satu laporan lama, Adi pernah menggambarkan dirinya seperti Ferrari yang dipandu macam kancil. Satu ayat yang cukup tajam untuk menggambarkan rasa tersekat dalam sistem yang mungkin tidak direka untuk kanak-kanak luar biasa sepertinya. Pedih juga bila difikirkan negara pernah menjulang beliau sebagai jenius, tetapi pada masa sama sistem pendidikan biasa seperti tidak tahu ke mana mahu meletakkan bakat sebesar itu. Selepas itu, Adi dilaporkan mengikuti pembelajaran di peringkat matrikulasi UIA dan mempelajari subjek seperti fizik, kimia, biologi, matematik serta matematik tambahan. Tetapi sekali lagi, kisahnya tidak berjalan lurus. Walaupun dikatakan mampu menguasai subjek-subjek tersebut, isu umur dan kelayakan formal menjadi penghalang.
Dalam laporan sekitar 2015, Adi disebut masih tidak mempunyai sijil akademik bertulis seperti SPM atau A-level yang sah untuk laluan biasa ke universiti. Di sinilah kisah budak genius ini mula bertukar nada, daripada kisah yang penuh tepukan kepada kisah yang menimbulkan persoalan besar. Apa gunanya bakat luar biasa kalau akhirnya tersekat kerana sekeping sijil? Dan lebih pedas, bagaimana seorang yang pernah dijajah sebagai kebanggaan negara boleh terpaksa bergelut dengan sistem yang sama seperti orang biasa? Pada usia 12 tahun, Adi Putra sekali lagi mencuri perhatian apabila melancarkan buku sulungnya berjudul Seni Matematik Islam pada 2 Mei 2011. Buku itu dilaporkan setebal 247 muka surat, memuatkan sebahagian daripada formula matematik yang dikatakan diciptanya sendiri. Ketika itu, beliau bukan lagi sekadar budak yang pandai mengira di depan kamera, tetapi sudah tampil sebagai penulis muda yang cuba berkongsi cara fikir matematiknya kepada orang ramai. Lebih menarik, laporan ketika itu menyebut beliau mempunyai ratusan formula dengan 12 daripadanya dimuatkan dalam buku tersebut. Bagi seorang kanak-kanak berumur 12 tahun, pencapaian itu memang nampak gila hebat. Tetapi seperti biasa, kisah Adi Putra tidak pernah sunyi daripada persoalan. Sejauh mana formula itu diterima secara rasmi, sejauh mana ia digunakan dalam sistem pendidikan, dan kenapa namanya perlahan-lahan tidak lagi sekuat dahulu? Sepanjang perjalanan awalnya, Adi Putra pernah menerima beberapa pengiktirafan. Antaranya dilaporkan sebagai ikon matematik pada 2006, ikon membaca perpustakaan negara pada 2008, dan tokoh matematik Islam abad ini daripada Universiti Riau, Indonesia pada 2009. Nama beliau memang bukan calang-calang ketika itu. Orang melihatnya sebagai lambang kanak-kanak genius Melayu, anak Malaysia yang mampu berdiri sebaris dengan minda hebat dunia. Tetapi selepas bertahun-tahun, timbul juga rasa sayu apabila nama yang pernah meledak ini seolah-olah tidak mendapat laluan yang benar-benar besar seperti yang ramai bayangkan. Dari luar nampak gemilang, tapi di belakang tabir, perjalanan Adi penuh liku, penuh tanda tanya dan tidak kurang juga kekecewaan. Masuk usia remaja dan dewasa muda, Adi tidak terus hilang. Beliau masih dilaporkan aktif mengajar matematik, memenuhi jemputan sekolah, universiti dan kumpulan tertentu. Beliau juga dikaitkan dengan program seperti Adimatik, Klub Inovasi Matematik dan Adimatik Genius Solutions dengan tujuan membantu pelajar menguasai matematik menggunakan pendekatan tersendiri. Di sinilah Adi cuba membina jalan sendiri apabila laluan akademik formal tidak begitu mesra dengannya. Beliau bukan sekadar mahu dikenang sebagai budak genius zaman kecil, tetapi mahu terus menggunakan ilmu matematiknya untuk mengajar orang lain. Namun, bayangan kisah lama tetap melekat. Setiap kali nama Adi Putra disebut, orang akan kembali bertanya, apa jadi dengan genius matematik Malaysia itu? Kenapa beliau tidak berada di universiti besar? Kenapa perjalanan beliau tidak seperti yang dijangka? Tidak cukup dengan kisah pendidikan yang penuh drama, Adi Putra juga pernah terpalit kontroversi berkaitan produk makanan tambahan jenama AdiQ. Produk itu pernah dikaitkan dengan isu dakwaan steroid dan kelulusan pihak berkuasa kesihatan. Bagaimanapun, bahagian ini perlu ditulis dengan berhati-hati kerana dakwaan kandungan steroid itu pernah dinafikan oleh pihak Adi Putra, manakala isu yang dilaporkan lebih tertumpu kepada kontroversi kelulusan dan tuduhan yang timbul ketika itu. Dalam gaya paling mudah, boleh dikatakan nama Adi pernah panas bukan sahaja kerana matematik tetapi juga kerana kontroversi produk yang membuatkan ramai kembali memandangnya dengan pelbagai persepsi. Ada yang masih mempertahankan beliau, ada yang mula mempersoalkan dan ada pula yang melihat kisah ini sebagai contoh bagaimana seseorang yang pernah dijulang tinggi boleh diuji dengan pelbagai tekanan apabila meningkat dewasa. Dari sudut kehidupan peribadi, Adi Putra kini bukan lagi budak kecil yang pernah duduk di depan kamera menyelesaikan soalan matematik. Pada 2023, beliau dilaporkan menamatkan zaman bujang dengan Siti Sarah Zulkarnain di Kota Bharu, Kelantan. Ketika itu, Adi berusia sekitar 24 tahun, manakala isterinya dilaporkan berusia 27 tahun. Majlis pernikahan mereka mencuri perhatian ramai kerana nama Adi masih mempunyai nilai nostalgia yang kuat dalam ingatan rakyat Malaysia. Orang yang dulu melihat beliau sebagai budak genius, kini melihat beliau sebagai seorang suami.
lebih manis. Pada 2026, Adi dilaporkan menimang cahaya mata sulung dan lebih menarik apabila anaknya dikatakan berkongsi tarikh lahir yang sama dengannya, iaitu 27 Januari. Daripada budak jenius negara, kini Adi sudah bergelar suami dan bapa. Setakat perkembangan terkini, nama Adi Putra tidak lagi sekerap dahulu menghiasi muka depan media, tetapi kisahnya tetap menjadi bahan yang menarik untuk dikenang. Pada tahun 2026, usianya ialah 27 tahun dan perjalanan hidupnya memperlihatkan satu sisi yang jarang dibincangkan secara jujur. Tidak semua budak jenius berakhir dengan kisah dongeng yang sempurna. Adi pernah dijulang, pernah dipuji, pernah dikaitkan dengan universiti elit dunia, pernah menulis buku, pernah mencipta formula, pernah mengajar, pernah berdepan isu sijil, pernah kecewa dengan sistem, dan pernah terpalit kontroversi. Hidupnya ada semua elemen cerita besar, bakat, pujian, tekanan, konflik, jatuh bangun, dan persoalan yang masih belum benar-benar terjawab. Begitulah kisah Adi Putra Abdul Ghani, nama yang satu ketika dulu pernah meletup sebagai budak jenius matematik Malaysia. Kisah beliau memang penuh warna, ada detik bangga, ada detik pelik, ada kontroversi, dan ada juga sisi pahit yang jarang orang bincangkan. Dari luar, mungkin ramai nampak hidup seorang jenius itu mudah, seolah-olah masa depan sudah tersedia luas. Tapi realitinya, kisah Adi Putra membuktikan bahawa bakat besar sahaja tidak cukup kalau tiada laluan, bimbingan dan sistem yang benar-benar mampu menjaga potensi luar biasa seseorang. Hari ini, Adi Putra bukan lagi budak kecil yang pernah duduk depan kamera menyelesaikan kiraan matematik. Beliau sudah dewasa, sudah berkahwin, sudah bergelar bapa, dan kisahnya tetap tinggal sebagai salah satu cerita paling ikonik dalam dunia pendidikan dan hiburan fakta Malaysia. Kita jumpa lagi di video akan datang. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum.